Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Muka surat 7. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid daraini amin. Dan bahawasanya Allah Ta'ala tiada baginya bagi Allah Ta'ala perbuatan yang menyemutui akan dia akan Allah Ta'ala padanya pada perbuatan oleh yang lainnya yang lain daripada Allah. Kita sambung muzakarah kita menerusi kitab Faridatul Faraid. Pada malam ini kita akan sambung pada tajuknya, iaitulah berkaitan dengan sifat yang keenam, iaitulah sifat wahdaniyah. Maka dalam siri-siri yang lepas kita telah pun bincangkan ataupun kita telah pun muzakarah berkaitan dengan wahdaniyah Allah Ta'ala pada zat dia. Terbahagi pula dengan bahawasanya dua makna, dan wahdaniyah Allah pada segala sifat terbenam juga ataupun terbahagi juga kepada dua makna. Dan yang terakhirnya pada malam ini iaitulah wahdaniyah Allah Ta'ala pada perbuatan ataupun pada af'al. Maka terbenam juga dua makna daripada wahdaniyah Allah pada perbuatan. Maka lengkaplah seputar akidah wahdaniyah, iaitulah wahdaniyah pada zat dan wahdaniyah pada sifat, dan pada malam ini wahdaniyah pada perbuatan. Maka inilah yang dimaksudkan
di dalam surah Al-Ikhlas yang kita maklum di mana asal rentetan ceritanya, asalnya ada Yahudi, annal Yahuda atau ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat bahawasanya ada satu orang daripada kalangan Yahudi, dia datang bertemu dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu tu katanya Yahudi tersebut kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, hey Muhammad, sif lana rabbakan allazi ta'budhu. Kata Yahudi tersebut kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, sifatkan oleh kamu, sifatkan bagi kami Tuhan kamu yang kamu sembah akan dia. Tolonglah bagi tahu kepada kami. Lalu tu manakala ada sekumpulan daripada Yahudi, dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan supaya sifatkan bagi tahu kepada kami tentang Tuhan yang kita sembah, yang kamu sembah tu. Lalu tu dah begitu turunlah ayat fa anzalallahu ala nabiyhi suratul Ikhlas. Maka turunlah ayat yang kita baca di dalam surah Al-Ikhlas, iaitulah qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kelompok Yahudi tadi, hazihi sifatu rabbi azza wa jalla. Inilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi di ayat surah Al-Ikhlas tu, itulah merupakan sifat bagi Tuhanku. Jadi maknanya di ayat yang pertama di dalam surah tersebut, qul huwallahu ahad. Katakanlah ya Rasulullah kepada mereka tadi tu, mu kata apa? Allah Ta'ala tu yang satu. Jadi apa makna satu Allah Ta'ala? Apa makna esa Allah Ta'ala di dalam ayat tersebut? Iaitulah esa dengan makna yang kita belajar ni, di sifat wahdaniyah, yang mana manakala kita habis pada malam ni kita belajar dia, maka ternafi 6 kam, ataupun atas khilaf lah ternafi 5 kam. Itulah yang dikatakan dengan qul huwallahu ahad. Itu dalil dia nya. Ataupun di dalil-dalil yang lainnya sebagaimana kita sebut banyak dah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ilahukum ilahun wahid. Itu semua dalil bagi wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala, yang pesing yang jenis ambil daripada ayat Quranul Karim. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan bahawasanya, yakni dan wahdaniyah pada af'al itu, takdirnya begitulah, nak suruh kita mudah fahamnya. Dan bahawasanya, yakni dan wahdaniyah pada af'al itu dua makna, terbahagi kepada dua makna sebagaimana hok lepas-lepas lah. Maka yang pertamanya, ni baru maksud wahdaniyah pada af'al bagi makna yang pertama. Dan bahawasanya, yakni makna yang pertama pada kata wahdaniyah pada af'al Allah Subhanahu wa taala dengan maknanya tiada baginya bagi Allah Taala. Makna yang pertama, tidak ada baginya bagi Allah Taala ni. Tidak ada perbuatan, tidak ada satu perbuatan pun. Tidak ada bagi Allah Ta'ala satu perbuatan pun, tidak ada bagi Allah satu perbuatan
yang menyengutui akan dia akan Allah Ta'ala, yang berkongsi akan dia akan Allah Ta'ala. Itu menyengutui dengan makna yang berkongsi. Tidak ada bagi Allah satu perbuatan pun yang berkongsi dengan Allah Ta'ala. Berkongsi, menyengutui padanya pada perbuatan tu. Berkongsi, menyengutui itu pula oleh yang lainnya, yang lain daripada Allah Ta'ala. Tidak ada. Ini makna yang pertama. Makna wahdaniyah Allah Ta'ala pada perbuatan, bagi makna yang pertama ialah tidak ada bagi Allah Ta'ala ni, tidak ada satu perbuatan pun yang berkongsi dengan Allah Ta'ala pada buat. Tidak ada. Ini makna yang pertama. Tidak ada bagi Allah Ta'ala satu perbuatan yang berkongsi pada buat tersebut oleh yang lainnya, yang lain daripada Allah, yakni yang lain tersebut sama ada yang qadim juga ataupun yang baharu, tak kira. Dengan maknanya, kalaulah di langit tu, di langit sebutir ni ataupun di bumi ni, maknanya ada berkongsi dua perbuatan. Perbuatan Allah Ta'ala dan perbuatan Tuhan yang lain pada menjadikan bumi atau pada menjadikan langit. Itu tak ada. Tidak ada berkongsi dengan Allah Ta'ala pada buat. Tak ada. Ataupun berkongsi itu dengan segala yang baharu, dengan makhluk dia, dengan ciptaan dia. Umpamanya pada bab menyembuh. Jadi pada bab menyembuh ni, ada perbuatan yang berkongsi dengan Allah pada menyembuh. Umpamanya panado berkongsi dengan Allah pada menghilangkan demam, umpamanya. Itu panggil berkongsi juga tu. Berkongsi sama ada berkongsi dengan yang lain tu, sama ada yang lain tu hak qadim juga. Tu ternafi dah di wahdaniyah pada zat, tak ada yang tu. Cuma takdir saja. Tak begitu. Ataupun berkongsi itu juga pada perbuatan tadi dengan yang lain di situ dengan makna yang baharu. Makhluk juga berkongsi dengan Allah Ta'ala pada perbuatan. Umpama pada pihak menyembuh tadi, Allah lah yang menyembuh seseorang itu demam, berkongsi sembuh tadi dengan ubat panado. Tu berkongsi tu. Berkongsi pada bab menyembuh dak juga. Ini wahdaniyah Allah Ta'ala. Dengan maknanya hanya Allah sahaja yang menyembuh. Hanya Allah Ta'ala sahajalah yang menjadi tak berkongsi dengan yang lain. Tak berkongsi dengan perbuatan mana-mana. Tak ada. Sama ada pada buat langit, bumi dan segala-galanya, ataupun pada menyembuh dan segala-gala. Tak semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itulah salah di i'tiqad kita. Manakala kita beriktikad, berkeyakinan dalam hati kita, yang menyembuhkan hilang pening kepala, yang menyembuhkan demam, panas dan sebagainya ialah ubat. Kita i'tiqad begitu, kufur. Ataupun kita i'tiqad ubat tadi berkongsi pada pihak sembuh tadi dengan Allah Ta'ala, dengan perbuatan Allah, pun kufur juga. Syirik pada makna yang pertama. Adapun yang sebenarnya, pada hakikatnya, i'tiqad yang betulnya, yang menyembuh ni hanya Allah, bukan ubat tadi. Cuma dari sudut bercakap tak salah. Dari sudut bercakap pada zahir, demam aku hari ni. Ubat satu, kita pun telan ubat, hilang demam tadi. Mu tadi kata demam. Hilang dah demam aku sebab aku makan panado ni, hilang demam panado ni. Bercakap tak apa. Bercakap dari sudut zahirnya tak apa. Ubat yang memberi kita tadi hilang demam. Tu dari sudut bercakap.
Beza dengan bab akidah. Beza dengan bab kita i'tiqad ataupun kita keyakinan. Tapi kalau kita kata ubat yang sembuh tadi, yang memberi sembuh serta i'tiqad pun begitu, itu baru salah. Adapun kalau sekadar cakap tapi hati kita berpegang, kita berkeyakinan Allah lah yang menyembuh, itu tak ada masalah. Ni kita mengaji sekarang ni bab akidah, bab keyakinan. Jangan tukar, jangan kita silap faham pada bab bercakap. Bercakap tu tak apa, dia panggil isnad majaz. Kita sandar saja pada asbab ubat. Itu kita panggil sandar. Cakap sandaran saja, bukan pegangan hati kita tu begitu, tidak. Tu cakap tak apa, i'tiqad tu tak boleh. Dari sudut i'tiqadnya, yang menyembuh hanya Allah. Kiahlah di benda-benda yang lain. Umpamanya rasa dahaga, minum air. Bila minum air hilang rasa dahaga, kita pun yakin ataupun kita berkeyakinan seseorang tadi, airlah yang menghilangkan dahaga kufur. Ataupun air tadilah yang berkongsi dengan perbuatan Allah pada pihak menghilangkan dahaga pun kufur. Naknya keyakinan kita hanya Allah Ta'ala sahaja yang menghilangkan dahaga. Hanya Allah Ta'ala saja, perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Inilah yang disebut dengan wahdaniyah Allah Ta'ala pada perbuatan. Makna yang pertama. Ini makna yang pertama. Kiahlah dengan yang lain-lain. Umpama lain lagi. Contoh lain lagi dalam bab kita isi minyak petrol. Manakala kita isi minyak petrol, seseorang tadi yakin keyakinan dianya, maknanya hasil daripada keyakinan dia, akidah dianya, minyak petrol lah yang menggerakkan kereta ataupun motosikal. Kufur i'tiqad begitu. Ataupun perbuatan Allah yang menggerakkan kereta dia berkongsi dengan minyak tadi pun kufur juga. Syirik pada wahdaniyah, pada perbuatan Allah, makna yang pertama. Adapun yang benarnya, adapun yang betulnya akidah kita, iaitulah yang menggerakkan kereta itu adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah barulah yang benar. Itulah baru i'tiqad yang betul. Itu dari sudut keyakinan. Dari sudut keyakinan. Tapi Allah Ta'ala buat asbab kepada kita. Allah Ta'ala menjadikan asbab nak suruh kita mudah. Nak suruh kita mudah. Kalau tak buat asbab jadi payah. Dengan maknanya lapar. Kalau tak ada asbab makan nasi, maknanya dengan asbab itulah maknanya adatnya berlaku, baru hilang lapar. Kalau tak ada asbab gitu, tak menjadikan asbab sebegitu rupa, kita cari payah. Nak telan apa ni? Nak suruh hilang maknanya lapar kita tadi. Kita togok minyak petrol mati kita. Tapi dah Allah Ta'ala buat asbab nak suruh mudah. Lapar makan nasi, makan makanan umpamanya. Nak menghilangkan darah, minum air umpamanya. Katakanlah benda-benda yang lain. Nak menghiris satu-satu benda, nak suruh cabut benda tadi, lada tadi, nak suruh kita nak kerak dia jadi dua. Kena benda hak tajam-tajam. Itu asbab. Adapun yang menceraikan lada tadi jadi dua, itu perbuatan Allah. Dengan asbabnya pisau berlaku pada adatnya. Itu Allah Ta'ala nak mudah. Nak memudahkan kita. Tapi akidah kitanya segala-galanya adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak berkongsi bagi yang lain. Itu makna yang pertama. Itu makna yang pertama. Dan sekutu ini, sekutu pada perbuatan Allah Ta'ala oleh yang lain ni, berkongsi pada perbuatan
oleh yang lain ni dinamakan pada istilah ilmu usuluddin, dinamakan, dipanggil, diistilahkan dengan kam muttasil pada af'al, dipanggil kam muttasil pada perbuatan. Apa? Kalaulah maknanya berkongsi pada perbuatan Allah Ta'ala oleh yang lain. Dengan maknanya pada bab menyembuh tadi, Allah dan Panado lah berkongsi pada sembuh. Itu dia panggil kam muttasil pada buat. Mana pada perbuatannya? Perbuatan tu pada kata sembuh tu. Muttasil beberapa bilangan, muttasil duduk berhubung. Duduk berhubung di mana? Di sembuh tadi. Apa yang muttasil pada sembuh tu? Perbuatan Allah dan perbuatan Panado. Atau dia panggil kam muttasil. Duduk berhubung pada sembuh. Ada dua perbuatan ataupun ada berbilang-bilang perbuatan pada sembuh. Dengan maknanya pada sembuh tu Allah juga ataupun benda yang lain lagi. Umpamanya ubat. Atau dia panggil kam muttasil pada perbuatan. Tak sama sekali. Ternafi. Itu makna yang pertama. Dan bahawasanya, ini makna yang kedua. Makna kedua bagi wahdaniyah pada af'al. Tadi makna yang pertama, ini makna yang kedua. Dan makna yang kedua takdirnya begitulah. Dan makna yang kedua bagi wahdaniyah pada af'al itu ialah bahawasanya tiada bagi yang lainnya yang lain daripada Allah Ta'ala. Tidak ada bagi yang lain, iaitu tidak ada bagi sesuatu yang lain, ataupun kita kata bagi zat yang lain. Katakanlah yang tu. Yang tu kena pada sesuatu ataupun perkara ataupun zat, tak kira. Dan makna yang kedua wahdaniyah Allah Ta'ala pada af'al itu ialah bahawasanya tidak ada bagi yang lain, tidak ada bagi sesuatu hak lain daripada Allah Ta'ala. Tidak ada apa? Tidak ada satu perbuatan pun. Tak ada satu perbuatan pun bagi benda hak lain, bagi zat yang lain. Tak ada. Atas wajah mengadakan. Tidak ada satu perbuatan hak di yang lain. Perbuatan tersebut hak tak ada tu. Atas wajah, atas jalan, atas rupaan, atas rupa mengadakan, yakni pada rupa memberi bekas gitu. Tak ada. Ini makna yang kedua. Tidak ada bagi sesuatu hak lain di mana perbuatan dia sama dengan jalan, dengan rupa memberi bekah. Tak ada. Memberi bekah sama ada daripada ada kepada ada, daripada tidak ada kepada ada, ataupun memberi bekah dengan maknanya benda tu tak berlaku kepada berlaku. Tak ada. Di satu benda yang lain boleh buat sebegitu rupa. Atas jalan memberi bekah tu tak ada. Lalu tu dah tidak ada bagi satu perbuatan benda hak lain atas jalan mengadakan, atas jalan berubah, atas jalan mengubahkan ataupun atas jalan memberi bekah. Tidakkah di kita ni panggil macam apa dia panggil berubah? Umpama kita kata Sianu tu Abu Bakar, dialah yang buat rumah tu. Asalnya rumah tu tidak ada, jadi ada rumah tu. Ni kita cakap tasamuh dulu. Kalau kira-kira nak bercakapnya daripada ada kepada ada, kerana perbuatan kita ni buat daripada ada, huk asal ada dah. Lalu tu jadi ada. Asal ada dah, papan-papan ada dah, batu-batu ada dah, pasir-pasir hak ada. Lepas tu buat jadi ada, buat jadi rumah tadi hak ada pula. Ada kepada ada perbuatan kita. Cuma di sini nak cakap tasamuh saja, mudah-mudah. Asalnya tak ada rumah tadi, tiba-tiba jadi ada. Itu panggil kita yang buat rumah.
Tadi kata makna yang kedua ni, tidak ada yang lain daripada Allah Ta'ala, zat yang lain daripada Allah Ta'ala, satu perbuatan pun hak atas jalan mengada, atas jalan memberi bekah, atas jalan merubah kepada sesuatu benda yang lain. Tiba-tiba di kita tu ada tu. Asalnya rumah tu tak ada, kita pun bina rumah jadi ada. Panggil ada tu. Atas jalan mengada tu panggil. Atas jalan mengubahkan sesuatu tu panggil. Ataupun asalnya kita tak bergerak, bergerak. Tu atas jalan asalnya tak berlaku jadi berlaku. Tu kita bergerak. Kita makan, kita minum. Asalnya tak bergerak, asalnya duduk diam jadi berjalan, jadi bergerak, jadi berubah. Lalu tu dia jaga. Dan hanya sungguhnya dibangsakan kepadanya, kepada yang lain daripada Allah Ta'ala tu, kepada zat yang lain daripada Allah Ta'ala tu, dibangsa saja hok kata buat, hok kata berubah daripada sesuatu benda kepada benda yang lain tadi tu. Dibangsa, yakni didisbahkan sahaja kepadanya, dibuat panggil sahaja kepadanya, kepada yang lain daripada Allah Ta'ala tu. Dibangsa, dibuat panggil, dinisbahkan atas wajah kasbin, atas wajah usaha, dan ikhtiarin, atas jalan pilihi hati. Itu saja. Panggil kita lah yang buat rumah, kitalah yang berjalan, kitalah yang menyangkul. Atau panggil kita lah tu, yang mengubahkan daripada sesuatu benda kepada benda yang lain. Dia panggil atas jalan mengadakan, ataupun atas jalan memberi bekah. Kata kita buat, kita berjalan, kitalah yang campai, kitalah yang menyangkul dan sebagainya. Nampak kitalah yang buat tadi tu. Yang tu atas jalan ikhtiar dan usaha. Atas jalan kasbin, usaha, dan ikhtiar. Ikhtiar tu pilih hati. Itu saja. Dibangsakan kita buat kerana atas jalan, atas rupaan, ada usaha dan pilihi hati kita. Apa usaha? Apa pilihi hati? Ikhtiar ni dia panggil pilihan hati. Pilihan. Jadi ikhtiar ialah hati kita nak, atau panggil ikhtiar. Ataupun dalam bahasa Melayu, pilihan. Pilihan hati ni ialah hati kita nak, atau panggil ikhtiar. Hati kita nak kepada sesuatu benda yang kita nak buat, atau panggil ikhtiar, ataupun pilihan hati. Hati nak. Adapun kasbin, bahasa Melayu kita panggil usaha. Dah manakala hati kita nak, lalu tu kita sertakan dengan anggota kita, atau panggil usaha. Beza di antara ikhtiar dengan usaha. Ikhtiar, pilihan hati, ialah apa hati kita nak, atau panggil ikhtiarin. Tu panggil pilihan hati. Hati kita nak. Adapun usaha, kita gerakkan anggota kita ke atas apa yang kita nak, atau panggil usaha. Contoh, nak minum air. Air ada di hadapan ni. Ni air ni ada di hadapan gelas. Dalam gelas ada air, dalam cawan ada air. Mana ikhtiar? Hati saya nak, atau panggil ikhtiar. Ikhtiar saya tu, ikhtiar hamba ni, nak kepada air, nak kepada gelas tu ada air dalam tu, atau panggil ikhtiar, pilihan hati nak. Tapi boleh kau nak saja tanpa kita usaha. Mana usahanya? Tangan tu bergeraklah, sertakan dengan anggota kita tu, capaikan gelas tadi supaya dapat masuk dalam mulut kita, atau panggil usaha. Nak hati, ikhtiar. Adapun usaha, sertakan dengan anggota kita, iaitu tangan, untuk capaikan air tersebut. Tu panggil usaha. Maka kita kata, kitalah yang minum air.
Kerana apa panggil kita minum air? Kerana atas jalan usaha dan ikhtiar tadi. Atas jalan kita nak dan kita usaha. Lalu tu dibangsakan perbuatan tadi, kitalah yang minum. Adapun yang menggerakkan tangan tu perbuatan Allah. Tu beza tu. Perbuatan Allah manakala kita gerakkan tangan. Tu perbuatan Allah. Menggerakkan tangan tadi, capa dia boleh buat masuk dalam mulut tu. Perbuatan Allah. Allah yang menggerakkan. Tapi tak boleh nak kata Allah yang minum. Walaupun sungguh pun perbuatan Allah yang menggerakkan tangan kita tadi. Panggil kita lah yang minum. Sebab apa panggil kita yang minum? Kerana ada ikhtiar usaha. Tu. Kerana ada pilihan hati kita nak minum. Dan kita ada usaha untuk dapatkan dia. Mana ikhtiar kita nak tadi tu ikhtiar kita. Kita nak kepada minum tu ikhtiar kita. Pilihan hati kita. Kita nak minum pun boleh. Tak mahu minum pun boleh. Tapi kita pilihnya nak. Itu pilihan hati kita nak. Dah nak, kalau tak tanpa usaha, tanpa kita ambilkan tangan kita untuk capa dia, tak boleh kena usaha. Mana usahanya? Kena sertakan tangan capa dia. Mana kalau begitu kita pun nak capa. Pergerakan capa tu, pergerakan ambil tu, pergerakan bergerak tu, perbuatan Allah yang menggerakkan. Lalu tu dinisbahkan kepada kitalah yang minum, kitalah yang makan, kitalah yang buat segala-gala umpamanya kerana ada ikhtiar dan usaha. Lalu tu boleh dibangsa kepada kita. Berbeza dengan Mu'tazilah. Berbeza dengan berbeza dengan Jabariyah dulu. Adapun Jabariyah, firqah Jabariyah, mereka menafikan ikhtiar usaha. Dengan makna kita ni tak ada ikhtiar usaha. Umpamanya kata dia seperti tisu yang bertebangan. Kalau lempar, ikut gilah tisu tadi. Ataupun kapah yang bertebangan, ikut gilah. Tak ada ikhtiar nak usaha tadi. Tak ada. Itu Jabariyah. Maka Allah lah segala-gala. Maka Allah lah yang buat. Maka minum air tadi, Allah. Cakur tanah, Allah. Itu bagi Jabariyah. Menafikan ikhtiar dan usaha. Dan satu laginya Mu'tazilah. Adapun Mu'tazilah, mereka terlajak berani pula. Dengan maknanya yang menggerakkan tadi bukan perbuatan Allah, perbuatan kita pula di dia pula. Yang mencangkul tadi, yang menggerakkan tu perbuatan kita, dia kata bukan perbuatan Allah. Tapi hasil daripada Allah beri kudrat kepada kita. Manakala Allah beri kudrat, berikan kepada kita kekuatan, daya kekuatan, maka Allah Ta'ala berlepah dengan kita. Tapi Allah lah beri kekuatan tu. Ada ring kita panggil. Ada daya kekuatan. Ada gagah kita panggil. Dengan kegagahan tadi, dengan sifat pegagah itulah kita boleh buat satu-satu benda. Kita adalah buat, Allah Ta'ala berlepah dah. Dengan sabab Allah Ta'ala bagi dah kudrat di kita, Allah lepah dah. Ikutmu nak buat apa satu. Tu Mu'tazilah. Berani sangat. Adapun kita ahli sunnah wal jamaah, duduk tengah-tengah. Duduk tengah-tengah di antara Jabariyah dengan Mu'tazilah. Duduk tengah kita. Apa? Dengan maknanya yang menggerakkan. Yang terjadi gerak. Yang terjadi satu-satu benda tadi tu perbuatan Allah. Tapi walaupun perbuatan Allah, di kita ada ikhtiar usaha. Dengan sebab ada ikhtiar usaha ni lah kita boleh pilih. Walaupun kalaulah kita usulkan lagi,
ikhtiar usaha ni pun, hok kita nak ni pun, maknanya adalah campakan daripada Allah, adalah susunan daripada Allah tu pada hakikatnya. Tapi boleh dibangsakan kepada kita, boleh dibangsakan kepada kita, kitalah yang buat, kitalah yang menggerakkan, kitalah yang minum, kitalah yang makan, kitalah yang ambil sesuatu, gerak kiri kanan dan sebagainya. Boleh dibangsakan kepada kita kerana ada ikhtiar dan usaha di kita. Maka begitu boleh dibangsakan kepada kita. Perbuatan tu perbuatan Allah, cuma boleh bangsakan kepada kita. Beza dengan Mu'tazilah tadi. Mu'tazilah tadi kita belaka, bukan perbuatan Allah. Adapun Jabariyah menafikan ikhtiar usaha 100% Allah. Itu beza di antara Jabariyah ataupun Mu'tazilah dan juga kita ahli sunnah wal jamaah, berada di tengah-tengah di antara Jabariyah dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata perbuatan ni perbuatan kita, bukan perbuatan Allah. Mu'tazilah ni dengan kata nama lain dia panggil Qadariyah Mutaqaddimin, tu nama lain dia. Bila sebut dalam kitab-kitab Qadariyah, Qadariyah Mutaakhirin, itu Mu'tazilah. Qadariyah ni ada dua, Qadariyah Mutaqaddimin dan satu lagi Qadariyah Mutaakhirin. Qadariyah Mutaqaddimin hok Qadariyah hok lama dah, hok sebelum ni. Qadariyah hok sebelum ni. Adapun Qadariyah Mutaakhirin, Qadariyah hok ke belakang dah. Itu Mu'tazilahnya. Adapun Qadariyah Mutaqaddimin, yang tu puak-puak yang berpegang tidak ada qada qadar Allah Taala. Itu dia panggil Qadariyah Mutaqaddimin. Adapun Qadariyah Mutaakhirin yakni Mu'tazilah. Bagus betul. Ada di kalangan kita sampai beritanya khalaf yakni Mu'tazilah. Mari di mana ni? Khalaf yakni Mu'tazilah dia kata. Bukan khalaf Mu'tazilah. Mu'tazilahnya ialah Qadariyah Mutaakhirin. Tu Mu'tazilah. Tiba-tiba ada maknanya seseorang hamba Allah Ta'ala tu, dia nak kritik apa tak tahulah. Di antaranya dia highlight di kitab Faridah, kitab kita mengaji ni, di bab mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, berkaitan dengan tafsiran Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Berkata salaf bagian. Berkata khalaf, dia pun buat kurungan, yakni Mu'tazilah. Dia kata khalaf tu Mu'tazilah dia kata. Sebab apa dia kata begitu? Kerana khalaf ni menafsirkan istawa dengan makna memerintah, dengan makna memilik. Maka di dia ni, fahaman dia yang menafsirkan, yang mentakwilkan istawa dengan makna memerintah, dengan makna memilik ni Mu'tazilah kata dia. Jadi salah kita berpegang dengan maknanya istawa alal arsh, dengan makna Allah lah yang memerintah arah tadi. Salah kita pegang gitu. Itu adalah pegangan Mu'tazilah kata dia. Lalu tunya mari pala otak dia buat sifir sendiri, khalaf yakni Mu'tazilah. Dalam kitab Faridah ni dia kata khalaf tu yakni Mu'tazilah. Bukan. Mu'tazilah ni ialah Qadariyah Mutaakhirin. Jadi dia anti sangat maknanya, yang mana mentakwilkan istawa dengan memerintah. Dia anti sangat. Sehingga kan siapa-siapa yang kata begitu, dia tu Mu'tazilah dia kata. Dia nak tahmah begitu. Dia nak tahmah sebegitu rupa tadi. Mereka yang menafsirkan istawa dengan kata apa tadi, memerintah ataupun memilih. Tu dia kata Mu'tazilah tu begitu. Sungguh pun kalau Mu'tazilah lah yang menafsirkan begitu, tak salah. Betul lah maknanya hak Mu'tazilah takwil tu. Dan sama dengan kita hak khalah di ahli sunnah wal jamaah. Tidak berarti sama tu kita Mu'tazilah, tak berarti begitu. Ni sifir salah belakang ni.
Bila sama kita kata dia tu firqah tersebut. Berat kalau sifir begitu kita buat. Umpamanya, contoh, kita solat, sesempurna rokok ialah manakala kita membongkokkan belakang kita sekira-kira letak sesuatu di atas tak bergonjang tau, tak jatuh tau. Itu dia panggil sesempurna ataupun seakmal rokok. Tiba-tiba Wahabi pun kata begitu juga. Sesempurna rokok ialah sebagaimana kita buat sekarang. Adakah kita ni Wahabi? Berat kalau sama begitu. Amu tu Wahabi tu. Tak semesti begitu. Dah sama-samalah. Takkan kita nak menyalahi dia. Oh, dia kata seakmal rokok ialah membongkokkan belakang dia sekira-kira letak sesuatu benda di atas belakang tak jatuh. Wahabi kata begitu. Kita tak boleh kita ni. Kita kena lari daripada dia. Supaya tak sama. Kalau sama kita jadi Wahabi juga. Kita kena rokok bawah lagi. Kena rokok tu biar nampak kok belakang. Berat kalau begitu. Ataupun kena rokok kok belakang. Nanya. Nak suruh lain tadi tak saya bagi sama tu. Tak semesti begitu. Tak semesti sama tu. Ialah itulah kita. Bukan. Dah sama tu hak betul. Itulah hak betulnya. Tak boleh. Dia tu betul. Kita pun nak lari juga. Tak bagi sama. Tak bagi sama. Kita lari daripada tu. Buat lain. Kita ambil salah. Tak boleh begitu. Jangan kita kata sama. Kita pun ialah mazhab dia. Tak betul begitu. Ni pun sama ni. Khalah, iaitulah khalah di sisi ahli sunnah wal jamaah ni. Iaitu menafsirkan istawa dengan kata memerintah. Tiba-tiba nampak-nampaknya sama dengan tafsiran Mu'tazilah pun kata begitu. Tiba-tiba kita kata kita ni Mu'tazilah. Tak boleh begitu. Dah sama-sama lah. Biarlah hak tu. Banyak lagi tempat-tempat berbezanya. Hak sama-sama. Hak betul-betul. Tiba-tiba duk tohmoh orang macam-macam gitu. Jangan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik kepada kita semua. Jangan sesekali kita buat sifir kita tadi tu maknanya dengan tersendiri sehingga menyalahi yang betul. Tak betul lah kita bercakap begitu. Tak betul. Ustaz tadi dia mari di surah pakai Viva. Tidakkah sama dengan ustaz tu? Ustaz tu Wahabi pakai Viva juga. Ustaz tu Wahabi juga tu pakai Viva juga. Berat demo buat sama begitu. Kih pakai Viva demo kata kawan Wahabi. Berat. Tak boleh begitu. Sama-samalah nak buat macam mana sama. Dah bertepatan serupa kita dengan dia umpamanya. Tu bukan hujah dia begitu tu. Habis. Atau Mu'tazilahnya dia panggil Qadariyah mutaakhirin. Dia kata kitalah yang buat. Jadi perbuatan yang terjadi di kita tu dibangsakan kepada kita atas wajah kasbin, atas jalan usaha dan ikhtiar. Lalu tu dibangsakan kepada kita. Dan ada perbuatan bagi yang lain. Dan ada perbuatan bagi yang lain, yakni yang lain daripada Allah Ta'ala tu. Kalaulah ada atas jalan wajah mengadakan, atas jalan memberi bekah. Kalaulah ada dinamakan kam munfasil pada af'al, dipanggil dalam istilah dia kam munfasil pada af'al. Apa kam munfasil pada af'al? Dengan maknanya beberapa bilangan yang bercerai pada perbuatan. Dengan maknanya ada satu perbuatan lain. Ada satu perbuatan yang lain boleh buat satu-satu benda sama dengan perbuatan Allah. Itu tak ada. Kalau ada begitu, perbuatan yang lain sama boleh buat sebagaimana perbuatan Allah. Umpamanya kalaulah pada bab menyembuh tadi. Sama di benda yang lain boleh juga menyembuh juga. Itu dia panggil kam munfasil. Ada benda lain satu lagi boleh menyembuh dan ada satu lain lagi boleh menyembuh. Itu dia panggil kam munfasil. Beberapa bilangan
duduk bercerai pada perbuatan. Atau dia panggil kam munfasil. Dan ternafi dua kam ini, dan bermula ternafilah dua kam ini, yakni daklah dua kam ini, bukanlah dua kam ini kam mana? Kam muttasil dengan kam munfasil ni. Ternafi dak sama sekali dengan wahdaniyah pada af'al. Maka ternafilah dengan kita belajar wahdaniyah pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dengan maknanya, makna yang pertama, tidak ada satu perbuatan pun yang berkongsi dengan perbuatan Allah. Tak ada, tu makna yang pertama. Tak ada pun satu perbuatan yang mana perbuatan tu dia berkongsi dengan Allah taala pada buat tadi. Umpamanya pada menyembuh berkongsi. Zat Allah taala lah yang menyembuh, berkongsi dengan panado menyembuhkan sesuatu benda. Tak ada. Ataupun makna yang keduanya, dengan maknanya tidak ada bagi satu perbuatan yang lain dia buat atas jalan mengada. Tak ada. Sama dengan mengada Allah Ta'ala, sama dengan memberi bekah, sama dengan Allah Ta'ala. Dengan maknanya pada menyembuh tadi tu, dia boleh menyembuh, Allah Ta'ala pun boleh menyembuh juga. Jadi dua perbuatan boleh menyembuh tu dia panggil kam munfasil. Tak juga sama sekali begitu. Adapun panggil kita yang buat, kita yang menjadikan, kita yang mengubahkan, hak tu dia panggil atas jalan ikhtiar dan usaha sahaja. Habis kata tu. Dan mustahil lawannya, lawan bagi wahdaniyah. Dan mustahil lawannya, lawan bagi sifat wahdaniyah ni, iaitu lawannya tu ketiadaan esanya esa Allah Ta'ala, ketiadaan esa Allah pada segala yang tersebut itu, yakni pada zat dan pada sifat dan pada af'al. Yang ni mustahil. Mustahil Allah Ta'ala tidak satu pada zat, tidak satu pada sifat dan tidak satu pada af'al, pada perbuatan. Mana dalil dia? Dan dalil wahdaniyah Allah Ta'ala, dan dalil yakni alasan ataupun bukti, dalil bahawasanya mesti Allah Ta'ala bersifat dengan sifat wahdaniyah ni. Sama ada wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat dan wahdaniyah pada perbuatan. Dalil dianya bahawasanya, yakni dalil akal, dalil yang kita fikir dengan akal, bahawasanya jikalau berbilang-bilang Tuhan, kalaulah berbilang-bilang Tuhan, tu dia ada hazah lagi tu, dengan maknanya begini. Dan dalil wahdaniyah Allah Ta'ala itu bahawasanya jika Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat esa, nescaya adalah Allah Ta'ala tu berbilang-bilang. Dan jikalau berbilang-bilang Tuhan, baru masuk kitab. Dan jikalau berbilang-bilang Tuhan, kalaulah Allah Ta'ala ni berbilang-bilang, paling kurang berbilang tu dua. Kita buat mudah, dua lah. Kalaulah Allah Ta'ala ni berbilang-bilang, dia tu bukan esa, nescaya adalah tiap-tiap Tuhan daripada beberapa Tuhan tadi tu. Dah berbilang Tuhan ni, banyak Tuhan ni, paling kurangnya dua, maka adalah tiap-tiap Tuhan ataupun kedua-dua Tuhan tadi tu, misalnya khabarnya lemah, adalah lemah jawabnya. Kerana apa lemah? Kerana apa akal kita fikir? Kerana apa? Kalau Tuhan ni bukan satu, dengan maknanya dia ni berbilang-bilang, dikatakan berbilang-bilang, sekurang-kurangnya dua, jadi keluar natijahnya lemah. Kerana apa? Akal kita fikir. Ini ada beberapa tafsiran dia. Kita ambil mudah-mudah saja.
Kita kata kalaulah Allah tak apa ni, Tuhan ni berbilang-bilang, ada kalanya berbilang tadi tu yang kita ambilnya dua. Bila dua Tuhan, ada kalanya dia berpakat. Tak boleh gidah. Bila dua ataupun bila banyak ni, kadang-kadangnya dia bersepakat. Kadang-kadangnya juga dia berbalah. Dia tak bersependapat. Dia berselisih. Ada kalanya dia bersepakat, ada kalanya dia berselisih ataupun tak sepakat. Kita ambil dulu hak sepakat dulu. Kalaulah Tuhan ni berbilang-bilang, paling kurangnya kita kata dua Tuhan. Kita ambil dia ni bersepakat Tuhan dua-dua ni. Keluar natijah lemah juga. Kerana apa? Yang pertama, misalnya dia bersepakat pada nak buat satu-satu benda, pada masa sama, benda tu pula benda sama. Pakak buat pada benda hak sama, masa pun sama, dia pakak buat. Misal langit satu ni Allah buat, dan ada Tuhan satu lagi pun dia tu buat langit. Dia pakak buat. Kita pakak buat langit panggil berkongsi begitu. Jadi berkongsi pada buat langit ni. Dah benda sama, pada masa sama kita pakak-pakak buat langit, dia panggil lemah Tuhan kedua-dua tadi. Tak panggil gagah. Kerana apa? Kerana manakala satu benda dibuat dua, orang panggil lemah. Kerana misalnya kita kata wakah sebiji ataupun meja sebiji ni, kita pun akak, tak gerak tak gagah kita. Mari minta tolong aku. Kita ajak seorang lagi, mari minta tolong. Kita pakak-pakak akak, gagah ke lemah tadi? Lemah. Tu. Kalau pakak-pakak buat benda sama, panggil lemah. Satu. Keluar natijah lemah tadi tu. Dua. Dah dia ni pakak-pakak buat. Tuhan A dan Tuhan B dia pakak buat. Tapi dia pakak buat benda sama, tapi masa lain-lain. Tadi benda sama, masa sama. Hak ni masa sama, bendanya sama, masa tu lain-lain. Seperti Tuhan A nak buat lembu pukul 1. Dia pun buat lembu. Jadilah lembu pukul 1. Tuhan satu lagi ni, dah kita kata bukan satu Tuhan. Wak lolok kata dua. Misal kata dua berbilang. Tuhan B pula nak buat lembu juga, benda sama, tapi masa lain buat pukul 2. Kawan buat pukul 2 dia kata. Buatlah lembu yang sama tadi. Bolehkah? Tak boleh. Kerana nak lembu yang sama. Bukan benda lembu yang lain, lembu hak sama. Lembu hak sama buat masa lain-lain. Lembu hak Tuhan buat pukul 1 tu, lembu tu jugalah dia nak buat pukul 2, lembu tu juga. Tak boleh, mustahil dia panggil. Dia panggil tahsilul hasil. Lemah Tuhan B nak buat lembu hak sebagaimana hak serupa, hak sebiji, hak lembu tu hak dibuat oleh Tuhan A tadi, dia panggil lemah Tuhan B nak buat. Kalau buat juga dia panggil tahsilul hasil, menghasilkan benda hak sudah ada dah. Umpama kita kata meja ni siap dah, kita buat meja. Mari orang lain nak buat meja ni juga. Ni meja ni juga, bukan meja lain, meja ni nak buat juga. Bolehkah? Sedangkan meja ni sudah ada dah? Tak boleh. Jadi hak kedua nak buat meja ni juga tu panggil lemah. Panggil lemah nak buat benda hak siap ada dah. Itu dia panggil keluar natijahnya kalau berbilang-bilang Tuhan jadi lemah. Dua. Yang ketiga, dah dia berbilang-bilang Tuhan ni ada dua, kita misal dia nak buat benda lain-lain pula. Ni misal bagi bersepakat. Dia nak buat benda lain-lain, masa pun lain-lain, keluar natijahnya lemah juga. Umpamanya Tuhan A buat kerbau, Tuhan B buat lembu. Tuhan A buat kerbau, Tuhan B buat lembu.
Tuhan B ni nak buat kerbau, dia tak boleh nak buat, kerana telah dibuat oleh Tuhan A. Tuhan A nak buat lembu tak boleh, kerana telah dibuat oleh Tuhan B. Kalau dia buat juga, dia panggil meniru idea. Orang panggil tiru ciplak hak dia. Jadi lemah kedua-dua. Jadi bukan hak dia lembu tadi, dan kerbau tadi bukan hak si satu lagi. Dia panggil lemah kedua-dua pada nak buat tadi. Itu dia panggil keluar natijahnya kalau berbilang-bilang, lemah kedua-dua. Lemah segala Tuhan-Tuhan tadi. Ataupun misal bagi dia tu berselisih pula. Tadi bersepakat, berselisih pula. Misalnya dua Tuhan ni berselisih. Aku nak buat langit, yang tu kata aku nak menghilangkan langit. Dia kuasa dua-dua ni, moga dia Tuhan. A nak buat langit, dia pun buat langit. B kata, aku nak menghilangkan langit, dia menghilang. Hak tu nak buat, kena ada. Hak tu tak mahu buat, kena tak ada. Jadi langit tu sekejap ada, sekejap tak ada. Mustahil juga, lemah kedua-dua. Itu keluar natijahnya, lemah kalau berbilang-bilang Tuhan. Itu ringkasnya lah. Dia ada 4, 5, 6 masalah kesemuanya. Itu ringkas-ringkas saja. Jikalau berbilang-bilang Tuhan, nescaya adalah tiap-tiap Tuhan daripada beberapa Tuhan itu lemah. Jalannya tadi adalah beberapa jalan hak lain tu, hak payah-payahnya. Kena misal di benda jauhar firik, kena misal di benda hal. Iaitu kita mengaji semula. Mengaji semula, nampak pening dah tu, Dan jika lemah mereka itu beberapa bilangan Tuhan tadi. Manakala dia tu lemah, nescaya tiada didapatkan alam ini, maka tak jadilah alam ini. Inilah yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Sekiranya Tuhan tu ada dua, kata Allah Ta'ala, nescaya tak bolehlah nak menjadi nescaya musnahlah segala alam ini. Tak bolehlah nak jadi alam ini kalau Allah Ta'ala tu ataupun Tuhan tu berbilang-bilang. Dan iaitu tidak didapatkan alam ini ni batil. Kerana apa batil? Kerana apa palsu? Dengan musyahadah, dengan kita lihat mata kepala kita, alam ini sudah ada, maka tiadalah berbilang-bilang Tuhan. Dah kita tengok dengan mata kepala kita ni, langit bumi ada semua, alam ini ada, maka nyatalah di kita tiadalah Tuhan itu berbilang-bilang. Maka sabitlah wahdaniyah Allah Ta'ala. Dan apabila sabit wahdaniyah Allah Ta'ala, mustahillah lawan bagi wahdaniyah, iaitu lawan bagi wahdaniyah berbilang-bilang Tuhan. Maka itu mustahil. Ketujuh, qudrah. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan.